Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Mungkin Anda pernah melihat ataupun mendengar, menonton konten saya sebelum ini berkaitan dengan adakah siapapun juga yang mempunyai gelaran sebagai Tan Sri, sebagai Tun, menerima gelaran Dato dan sebagainya, mereka boleh hilang gelaran ini. Nah, saudara-saudara, terbaru berkaitan ini, ada satu berita saya ingin kongsi kepada Anda daripada Sinar Harian. Bertarik 11. Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. 11 Jun 2026. Agong perkenan gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Samad ditarik balik. Kenyataan daripada JPM. Saya mendapat maklumat ini daripada Facebook Sinar Harian. Dalam Facebook ini telah mengungsikan Agong tarik balik gelaran Tan Sri Isa Samad. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenankan penarikan balik kurniaan Darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa pada 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, penarikan balik kurniaan Darjah berkenaan adalah bersangkutan dengan kesalahan Isa Samad yang kini menjalani hukuman pemenjaraan di penjara Sungai Buloh, Selangor. Penarikan balik kurniaan ini adalah selaras dengan Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia, Perenggan XXV dan XXVIA, yang menyatakan darjah kebesaran boleh ditarik jika disabitkan dengan sesuatu kesalahan, serta titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung penarikan balik darjah kebesaran, sempena istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan pada 7 September 2024 di Istana Negara, kata kenyataan itu pada Kamis. Namun saudara-saudara, di dalam maklumat ini, di dalam ruangan komen melalui Facebook Sinar Harian, ada pula yang kata, Wak Zahid you are next. Ada yang kata Tan Sri Muhyiddin bila UMNO tak bersalah, yang bersalah adalah individu yang hilangkan kuasa pribadi dan kekayaan diri sendiri. Isu Isa Samad kesayangan Najib dulu, besar jasa beliau pada Najib suatu masa dulu. Kesian orang-orang tua kita di Felda, jahanam Felda dia kerjakan. Ada yang kata Wak 47 are you ready? Ada pula yang bertanya, adakah Muhyiddin selepas ini juga akan ditarik gelarannya? Mereka juga berkata di sini Zahid bersedia. Jadi persoalannya adalah, adakah
Mana-mana pemimpin politik hari ini yang mempunyai gelaran Tan Sri, Tun, termasuk Tun Mahathir, Tan Sri Adiawang, dan siapapun juga yang mempunyai gelaran ini, sekiranya pada akhirnya terlibat dengan sesuatu salah laku dan akhirnya dibuktikan bersalah, menjalankan hukuman penjara, adakah mereka juga mereka juga akan mendapat ataupun menghadapi nasib yang sama? Itu hanya persoalan lah. Sebab di Malaysia ini kita tahu banyak yang ada gelaran Tan Sri, ramai yang ada gelaran Tun, Datuk, YB semua lah. Jadi berkaitan isu ini, apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati semua. Mungkin Anda ternanti-nanti apa yang akan berlaku kepada Bersatu dan PAS di dalam Perikatan Nasional. Ini apabila Bersatu telah, PAS telah memutuskan hubungan dengan Bersatu, memutuskan kerjasama dengan Bersatu. Jadi apa yang akan berlaku selepas ini di dalam Perikatan Nasional? Apa yang Ahmad Samsuri, pengerusi Perikatan Nasional akan lakukan? Adakah Dr. Sam akan mengusir Bersatu keluar daripada PN? Jadi berkaitan dengan siapa pemilik Perikatan Nasional, siapa pengasas PN, siapa yang mempunyai kuasa mutlak terhadap Perikatan Nasional. Ini satu kenyataan terbaru daripada Dr. Sam yang pasti mengejutkan ramai. PAS pun pengasas Perikatan Nasional juga. Saya sendiri penandatangan rasmi. Di tengah-tengah perbahasan mengenai sama ada PAS atau Bersatu akan menguasai PN selepas terhentinya kerjasama. Pengerusinya Ahmad Samsuri tampil menegaskan bahawa gabungan itu bukan milik mana-mana parti komponen secara mutlak. Saya menegaskan bahawa PN bukan milik mana-mana parti secara mutlak. PN adalah gabungan politik perlembagaan yang ditubuhkan atas dasar muafakat parti-parti pengasas. Saudara-saudara, saya berpikir, kalau Bersatu sudah tidak ada lagi hubungan dengan PAS, apalagi guna Perikatan Nasional diteruskan? Melainkan, Bersatu ataupun PAS yang keluar daripada PN, mereka menubuhkan pakatan baru di luar. Ataupun mungkin yang boleh dilakukan hari ini adalah lebih kepada langkah daripada Bersatu, kerana mereka telah diputuskan hubungan bersama PAS, dan mungkinkah mereka boleh keluar daripada PN? Dan akhirnya PN akan memanggil pakatan baru, parti baru untuk bersama-sama di dalam Perikatan Nasional, terutamanya untuk mendepani PRU 16. Mungkinkah bersama dengan Berjasa, bersama dengan Parti Bersama, bersama dengan Pejuang, jadi ataupun mungkin UMNO Barisan Nasional. Nah, saudara-saudara, akhirnya Ahmad Samsuri berkata PAS juga adalah pengasas PN juga. Saya sendiri penandatangan rasmi. Terdahulu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dalam reaksinya terhadap keputusan apabila ini adalah kenyataan pertama Samsuri selepas PAS membuat keputusan menghentikan kerjasama dengan Bersatu. Muhyiddin Yassin dalam reaksinya terhadap keputusan itu antara lain menegaskan partinya sebagai parti pengasas PN akan terus kekal dalam PN dan memperkukuhkan teras perjuangannya. Anda rasa apa yang patut dilakukan oleh Muhyiddin hari ini? Coba komen. Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir, Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk
beli dan baca. Buku ini sangat best.